mungkin. Kasyah, jangan pajat bumbung rumah. Boleh? Semuanya adalah market outlook. Tengok dekat market outlook. Kita masuk kepada topik kita yang pertama dalam silibus kita, pembentukan minda pedagang atas talian. Jadi, saya dah ceritakan pada awal sesi kita tadi, kebanyakan kita perjalanan dia sama. Mungkin keadaan dia berbeza lah. Modal berbeza, situation berbeza. Tapi, basic dia sama. Everybody masuk market untuk buat duit. That's the problem. Itu problem besar. Sebab, apa juga, tak kisah anda trading, anda melabur, dia sama. Anda tak trade market. You don't make the market unless anda make market. Faham? Betul tu. Wimun geram jangan kali. Faham? You don't make the market. Anda cuma ikut. Dan apa yang anda ikut dalam market adalah anda ikut sistem anda. Di situlah kenapa, di situlah yang menyusahkan kita ni. Kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab tak ramai orang yang akan rajin untuk buat sistem dia sendiri. Faham? Tak ramai orang. Kebanyakan kita akan ikut sistem orang. Dan kita cuba buat apa yang orang tu buat. Ini kenyataan dia. 3711 bukan untuk semua orang. Orang yang jenis tak sabar, dia nak masuk setiap lekuk, tak dapat. Itu tak dapat. Mustahil. Tak dapat anda guna. Dia bukan untuk anda. Tapi kalau anda jenis yang cuma ikut, masuk, kan? Dan apa juga teknik sebenarnya. The thing is, anda cuba ikut nak jadi orang tu. Banyak denas. Ya. Not everybody rajin untuk bina sistem. Ada yang cubalah, dia katakan sistem dagangan tu bukan hanya teknik tau. When we are talking about sistem dagangan, teknik is teknik. Betul. There are techniques. Anda boleh tiru teknik orang, anda boleh ambil teknik orang, apa segalanya lah. Itu adalah teknik. Ini adalah teknik. Teknik. Maksudnya cara masuk, cara keluar market, cara mengurus, itu teknik. Itu teknik. Dan tapi yang ramai yang gagal untuk buat adalah ini. Ini yang saya frust sikit sebab tak ramai orang tanya soalan mengenai benda ini. Kalau setakat teknik, anda boleh pergi dekat sini. Kalau setakat teknik lah, kalau cerita teknik saja, anda pergi dekat sini dan anda tekan dekat sini, teknik forex. Tekan, mana dia pergi? Okey. Teknik forex. Tekan kat situ. Ada berapa entah kat situ. Semuanya bagus. Kau tanya saya, mana saya, semua bagus. 5 hari kaya dah. Ni dia ni kata. Mana? 5 forex trading day technique that work. 5 hari. 500 hari scalping. Boleh. 7 forex trading tips and tricks. Semua bagus ni. Semua bagus. Easy scalping. Semua ni bagus. Orang cool. Sniper. Semua ni bagus. Everybody. Semua ni bagus. Tapi tak semua orang, kalau dia semua bagus, semua orang boleh berjaya kan. Dia bukan pasal teknik. Dia pasal you have the right mindset untuk ikut teknik tu. The right approach, the right discipline. Ini kita selalu dengar. Tapi kita tak suka dengar sebab leceh. The thing is, macam mana aku nak trade? Apa aku nak trade? Trader suka
Okey, ni buy bang. Okey, buy. Dia pun confirmkan kan. Ini buy, ini sell. Ini dia nak cari signal. Itu masalahnya. Saya faham benda tu. Saya pernah buat. Trust me, it doesn't work. Trust me, it doesn't work that way. Kalau anda ikut saya cuma untuk signal, nah, anda tahu saya ada trade lain daripada apa yang kita kongsikan dalam Outlook kan. Dan tujuan Outlook tu bukannya untuk signal. Kalau saya nak buat signal, saya akan buat copy trade. Buat apa saya nak buat signal? Saya akan buat copy trade. Buat apa saya nak mengajar? Buat copy trade, semua kaya kononnya. Dia tak ada. Tak ada. Buang cerita-cerita dongeng lah. Cerita-cerita dongeng semua tu. Tak. Cerita-cerita dongeng. Cerita marketing, cerita dongeng. Ini dia. The right mindset, the right discipline untuk nak ikut teknik. Dan yang paling penting, untuk buat position sizing model. Mulai sesi kali ini dan sesi seterusnya, kita akan sentuh banyak mengenai pembentukan objektif. Kalau tanya saya, kalau saya ada 4 tahun ataupun 1 tahun lah untuk nak ajar satu grup tu mengenai trading, saya akan buat 6 bulan mengenai ini sahaja. Objektif. Tapi tak ramai orang ingat. Dia ingat trading saya nak cari kat mana support, kat mana resistance, kat mana nak entry, kat mana nak keluar. Kalau setakat itu, anda boleh cari kat YouTube tadi. Betul, anda cari kat YouTube je. Mana satu? Semua bagus. Kalau anda nak ikut saya, dia bukan pasal kat mana 3711 bagus ke tak. Saya tak katakan dia bagus. Masa market tengah hujung-hujung trend ni, dia tak bagus. Dia tak bagus. Hujung-hujung trend, awal-awal trend dia tak bagus. Tapi tengah-tengah trend tu, dia champion. Saya dah bagi tahu benda tu kan. Masa market tengah trading, dia punya champion satu pick dia pun pergi. Saya nak dulu apa tu. Saya buat jadual dalam 1 minggu, 10-15 jam. Ingat gila chat lagi banyak. Okey. So, apa yang saya tekankan adalah untuk anda lihat kepada diri anda. Kepada pembinaan objektif. Saya bagi tahu, saya bayar banyak ni tau. Untuk ikut satu kursus, saya bayar banyak ni. Kursus dia 3 hari. 3 hari. Apa saya dapat? Hari pertama, dia tak cerita apa. Dia cerita ni. Saya pun habislah kena scam aku. Saya bayar ni. Hari pertama, dia cerita pasal apa belief, apa objektif, apa kejadah ni aku nak teknik, apa power orang bayar 25,000 kan. Dan selain anda ada 25,000, anda kena ada account trading yang dah trade 1 tahun dan jumlah dia tidak boleh turun daripada 200,000 US dollar satu account. Dia nak tengok account tu ada. Dia nak orang serius ke? Kalau setakat orang letak 1,000, main sekejap trade, sekejap tak, dia tak nak buang masa dia. Yang dia cakap, dia beritahu, kalau nak belajarkan aku, kau dah ada account, dah ada trading account 200,000 dan trade selama setahun dia tak pernah turun di bawah 200,000 tu. Baru boleh ikut dia, baru boleh bayar dia, nak dengar dia bercakap 3 hari. Baru tahu 0.25. Okey. So kita akan tekankan mulai pada hari ni apa? Hari Rabu kan. Esok tak ada sesi saya. Hari Jumaat, hari Isnin, minggu depan lah kita akan banyak bercerita pasal benda ni. Untuk
sesi kali ini bagi tahu, tanya diri anda soalan berikut. Tanya soalan ini kepada anda. Tanya soalan-soalan ini kepada anda. Ingat, saya bayar 25,000 tau untuk nak dapatkan benda ni. Drawdown dia, Alif. Drawdown dia. Dia tak tanya drawdown. Nasib baik kalau dia tanya drawdown, pengsan. Okey. Dia tak tanya profit. Dia nak tengok akaun tu ada 200,000. Dia barulah kita boleh bayar dia untuk dengar dia punya kos 3 hari online. Dan lepas tu baru kita pergilah. Hari pertama cuma dengar pasal objektif, pasal belief. I think most of you tahu siapa dia. Kan? Tak ada apa-apa. Balik lepas sesi apa benda aku dapat tadi kan. Yang saya kongsikan kepada anda hari ini. Dan apa sistem yang saya pakai, saya buat sendiri. Saya buat sendiri. Okey, yang 3711 okey. So nombor 1, tanya soalan kepada diri anda, mengapa anda berdagang? Tanya soalan kepada diri anda, mengapa? Kenapa? Mengapa anda why? The why factor, the why part of why you trade. Kebanyakan kita akan bagi jawapan ini, nak duit. Ya. Dia tak perlu duit kita, Kasyah. Sebab saya tahu berapa bank bayar dia untuk kos dia. Saya tahu berapa bank bayar dia untuk kos dia. Lebih daripada tu. Dia tak perlu, dia bayar masa kita, kita ikut kelas dia sebab kita nak masa dia. Kalau dia nak charge saya 25k daripada saya bayar 25k ni, saya rasa kalau dia charge lebih pun saya bayar. 25k tu tak berbaloi dengan harga dia. Kalau dia charge lebih pun saya bayar. Sebab itu yang membuka minda saya kepada the whole thing ni. Kalau dia charge lebih daripada tu, dia sama macam bayar insurans lah. Kalau kita kata bayar 1,000, aku tak mati pun. Tapi by the time kita mati, kita tak tahu berapa kita nak bayar, berapa nilai 1,000 sebulan yang kita bayar. Contoh. Sama lah. Okey, tanya soal ni. Mengapa anda berdagang? Kebanyakan kita nak duit. Itu nombor 1. Itu memang asas dia. Apa lain? Jawab soalan dia. Nombor 3, listkan. Kenapa anda berdagang? Kenapa? Tanya soalan-soalan ni. Sebab saya seorang IB, saya seorang tenaga pengajar, saya seorang trader, saya nak buat duit dan lain-lain lah. Letakkan. Mengapa anda berdagang? Kenapa kita berdagang? Nombor 2, sampai bila? Soalan ni jarang orang tanya. Sampai bila? Adakah anda letakkan kepada target duit? Adakah anda letakkan kepada target masa? Tanya soalan-soalan macam ni. Tanya soalan-soalan macam ni kepada diri anda sendiri. Ya? Sebab kita jarang tanya soalan-soalan ni tau. Kita cuma terfikir trade, aku nak buat duit. Aku ada $20, $50 untuk depo. Aku nak buat duit. Lepas tu kita letak expectation yang tak masuk akal kepada $50 ataupun 100 yang kita letak tadi.
Ya, letakkan. Buat anda punya analisa diri ni ya. Sebab benda-benda ni yang tak ada. Benda-benda ni yang tak ni. Kalau setakat kita nak cerita pasal support resistant, nak entry kat mana, keluar kat mana, itu cuma satu entry yang anda boleh dapatkan yang sama kat YouTube. Anda pergi YouTube tadi, teknik forex power. Carilah. Beratus ribu kot dalam tu. Dan mana satu yang bagus? Semua bagus. Kalau cerita pasal teknik dia. Sebab gagal kita, berjaya kita bukan pasal teknik. Dia pasal disiplin kita, dia pasal kita punya mindset, ikut teknik tu, dan setiap teknik ada turun naik dia. Dan apa menentukan kejayaan dia? Untuk kita mencapai kejayaan kita adalah position sizing model. Sebelum sampai position sizing model, anda kena buat objektif anda dahulu. Tanpa objektif, anda tak akan dapat nak buat position sizing model. Di sinilah kenapa anda kena kenal diri anda dahulu. Mengapa anda berdagang? Sampai bila? Berapa equity ataupun modal keseluruhan nominal, jenis-jenis modal anda. Nominal ni belum ada lagi, tapi anda akan bina dia sampai satu. Anda akan sama ada trade ke arah tu ataupun anda akan simpan banyak tu. Itu contoh nominal. Keseluruhan nominal, fractal, kecil-kecil, start kecil-kecil. Berapa sebenarnya modal anda? Ya. Lepas tu tanya soalan-soalan macam ni kepada diri anda. Apa makna modal yang diletakkan? Adakah itu duit simpanan, lebihan, keperluan, dan lain-lain? Tanya soalan-soalan ni kepada anda. Kalau anda contohnya, sebab itu saya kan, bila orang ambil duit iSINA, anda nak terasa, anda tolong terasa sekarang. Dan dia pergi depo duit iSINA lah, iCitra lah, apa-apa. Saya anggap itu perbuatan yang paling tak munasabah yang anda buat. Kalau anda withdraw iSINA, iCitra, iPutra, iPutri, or whatever, itulah, untuk anda nak letakkan dalam trading ataupun melabur, itu adalah benda yang paling tak munasabah yang anda buat. Saya dah nak beritahu. Itu benda yang tak masuk akal. Dia di tempat yang selamat. Anda kalau depo tadi, maksudnya anda tak perlu dia. Anda withdraw dia untuk nak depo. Saya harap anda dapat, kalau anda tengah buat, tolong batalkan. I salah, I betul, semua tu. Sebab itu benda yang paling tak logik anda yang boleh anda buat. Ataupun withdraw ASB untuk trade. Allahu. Pindah sini kali. Dapat sponsor nanti bila Galih dapat iSINA, boleh sponsor durian. Okey? Tanya soalan-soalan macam ni kepada diri anda. Ini sebahagian dia, ada banyak lagi ya. Bolehlah. Okey, dan nombor 5 adalah masa. Apa masa yang anda akan luangkan untuk trading? Masa untuk anda mencapai objektif. Tanya soalan-soalan berkenaan. Sebabnya bila anda nampak something that is too good, contohnya too good dia, depo 100. Kau trade je, setiap hari buat $30. Kan? Itu yang selalu kita dengar lah. Kau trade je, sikit-sikit buat $30. $30 daripada $100, itu 30%.
3 kali anda pergi wipe, tinggal 10%. Anda nak, lepas tu cerita recover. Tekan tak sekali, oi kaya. Lepas tu, apa perkataan dipakai? Nasib baik. Betul. Betul, jangan keluarkan. Yang tu benda mengarut. Mana? Itu bukan duit kerajaan kali. Itu duit simpanan kita. Tu yang benda saya kata, benda mengarut. Orang keluarkan, lepas tu dia pergi depo. Allah, tempat selamat tu. Kita pergi letak depo, letak tempat risiko. Itu duit yang kita simpan bila kita tak kerja nanti. Kita pergi, kalau anda tak perlu, kalau anda memang cukup makan, cukup minum, anda keluarkan Aisina tu untuk anda bermewah. Itu lagi saya tak faham. Yep. Masa untuk capai objektif, itu adalah objektif. Masa untuk anda trading, itu tak sama. Yes, macam US 401. Macam tu kali. Masa untuk anda trading, anda tentukan cara anda untuk menguruskan. Sama ada anda aktif, anda swing trader, anda intraday trader, scalper, news trader, or whatever trading style. Masa untuk capai objektif, jadi kalau anda seorang yang melihat objektif anda untuk bersara, anda taklah kata saya depo hari ini, bersara minggu depan. Tak. Jadi sesuaikan dia. Kalau ada dengar benda yang too good to be true, depo 1,000, insyaAllah kau trade $10 satu hari. 1,000 tu daripada $10 nanti akan jadi 10,000. Nanti kau jadi full time trader. Benda tu yang kita dengar. Saya pun baca, Allah, sakit otak saya tengok. Otak pun dah apa benda lah bercerita macam ni kan. Kalau benda tu memang menakjubkan, too good to be true. Jangan percaya ke? Too good to be true. Kalau betul ada orang boleh buat macam tu, dia tak pergi marketing tau. Dia tak pergi cerita kat orang macam mana nak buat. Dia buat sendiri-sendiri. Nak bantu orang. Tak ada dia bantu orang. Tak ada nak bantu orang. Bantu mak bapak dia dulu. Bantu adik-beradik dia dulu. Itu je. Kalau dengar kan, saya nak bantu. Yang suka kita dengar. Saya nak bantu. Bagi percuma. Saya nak bantu. Dengar pun sakit je. Buat benda yang masuk akal lah. Buat benda yang masuk akal. Yang anda boleh cerita kat orang, orang tu tengok anda mata straight. Kalau anda cerita kat dia, bang, kalau abang tengok kan, abang bayar saya 1,000, saya trade sekarang, abang dapat 5,000. Tengok, kalau mata orang tu kan, dia tengok kita, lepas tu tengok kiri, tengok kanan, dia cari pintu dan lari kan. Anda tahulah cerita tu something else. Faham? Sampai matching. Mana tahu. Kita aminkan yang elok-elok, kita aminkan. Mana tahu. Kali. Tapi jangan lupa kenduri durian kali. Kalau kenduri, kita kenduri durian. Saya lapar. Tak sempat makan. Tadi ada test FB. Okey, tanya soalan-soalan berikut kepada diri anda. Berdagang ni, anda cuma trade kepada sistem. Anda bukan trade market. Di sinilah anda kena bezakan diri anda. Paksa saya depo. Saya kau dari fund manager, broker. Block. Dia. Block dia. Dari fund manager, broker. Tak. Dia suruh dia depo kita dulu. Mana dapat nak paksa. Tak dapat. Mungkin cara masing-masing lah. Amin, sokong kali.
Okey, faham kan ya beza kita ni dengan pedagang. Sebab ramai yang approach dia macam dia bekerja sebagai trading tau. Sebagai trader tau. Maksud bekerja ini dia bekerja. Sini kerja. Sini bekerja. Maksud kerja ni, anda ada certain jumlah, certain lot, certain apa yang anda perlu satisfy. Untuk pedagang runcit, anda nak trade ke, anda tak nak trade ke, sukati anda. Jadi anda boleh tunggu set up, faham tak? Anda boleh yang istimewanya kita ni, kita tak ada engkau kena beli ataupun kena beli euro untuk customer ni. Ini kerja. Faham? Ya. Customer letak harga 1.1 berapa. Kita tak dapat harga tu. Jadi rugi. Tu contoh. Itu yang sini. Kau tak cukup berapa lot bulan ni. Dan kau punya apa? Lot kau punya position apa? Kau punya unit tak cukup. Itu contoh dia. Unit kata dia unit, bukan lot. Kita yang guna lot. Yang belah sini kita ni masuk tak masuk sukati kita. Di sinilah kenapa bezanya anda boleh tunggu set up. Anda tak perlu kejar market. Yang sebelah sini dia orang kena kejar market because dia orang bekerja tau. Itu beza dia. Itu beza dia. Anda boleh tunggu set up anda. Anda boleh tak entry market 2 minggu. Kalau sebelah kiri ni tak entry market 2 minggu, sedangkan dia dekat daily days, dia kena bagi kotak faham tak? Ni pintu keluar, ni kotak engkau, barang engkau. Nah, itu nasib baik aku bayar kotak engkau. Faham? Itu beza utama dia. Beza kan? Anda tak perlu masuk market sentiasa. Anda boleh mengikut sistem anda boleh menunggu set up dan anda boleh berdagang kepada masa yang sesuai kepada anda. Yang sebelah kiri ni dia tak dapat. Dia kena bekerja, dia ada time dia untuk bekerja. Faham tak? Itu market active certain time sebab dia orang ni bekerja. Itu beza dia. Di sinilah anda kena melihat anda tak sama dengan trader. Anda bukannya trader. Kita ni retail investor di mana kita invest kepada perniagaan online. Kalau ada trading online ya, anda invest dalam satu trading online, perniagaan, trading, perniagaan, trading. Kerja kita ikut set up itu je. Bukan cari set up. Set up tu memang ada dalam sistem kan. Kerja kita ikut sistem tu. Berapa kali entry tak ikut teknik? Tasha, naik tekan. Ini macam naik. Tunggu teknik ni kat bawah. Ini cara naik tekan. Itu analisa ke? Faham tak? Saya tahu. Saya pernah buat. Tu saya tahu. Itu beza je. Nampak? Sebab apa saya selalu katakan guna limit order. Jangan guna market order. Anda tak akan ada disiplin selagi anda pakai market order, instant execution. Yes, kerja kita sebagai ni, kita jaga duit. Dan uruskan perniagaan kita. Di mana bila kita bercakap tentang pengurusan perniagaan kita, dia adalah satu proses tau. Dan dia tak mungkin yang kita baca dekat sini macam ni. 5 minit, insya-Allah anda jadi trader yang paling berjaya dalam dunia. Ini yang dijanjikan orang kan. Mana dah? Tak ada. Yang YouTube tadi kan. 5 minit anda berdagang teknik money, forex, fast. Kalau ada fast money, ada 100% win strategi. Killer 1 minute strategi. $10 jadi berapa ribu? 9,560. Kalau saya lah ada kat situ, saya tak ada masa nak letak YouTube-nya. Saya sibuk trading nak buat duit je. Buat apa saya nak buat YouTube? Tak ada.
Kalau saya $10, $9,560. Berapa saya buat YouTube? Baik, saya buat letak $10, $10, $10, $9,560. Apa jadi? Saya letak 100 akaun. Jadi 95,000 berapa. Lepas tu cuti sebulan. Lepas tu habiskan duit tu, lepas tu trade lagi. Buat apa saya dah buat YouTube? Elok-elok jaga gatul juga kena. Faham? Okey, ini adalah satu proses perniagaan. Tengok, nak melalui satu proses, dia bukan hanya kepada ini. Ramai gagal sebelah sini. Ramai pandai belah ni. Kalau cerita pasal market, mana-mana trader forex, trader saham, trader komoditi yang dah trade lebih daripada setahun, duduk sebelah dia, kau trade macam mana? Wah, dia punya cerita kan. Kalau angin tu bertiup 40 km 1 jam, saya buy je aluminium. Apa kena-kena? Sebab aluminium rumah orang terbang. Esok orang beli. Nampak? Analisa. Bunyi kena tak bunyi kena. Apa ini? Sebab apa saya tengok angin? Sebab kalau ni aluminium terbang, orang banyak beli aluminium besok. Atap aluminium. Itu analisa tu tak salah. Kan? Analisa. Dia tengok angin banyak ni, atap zinc. Kalau ni zinc, kita beli zinc. Boleh. Tapi the thing is, ramai kita berjaya sini. Tapi ramai kita gagal di sini. Kita melihat kepada di luar. Macam mana nak ke market. Tanpa memahami kita. Ni masalah kita. Saya pun buta sebelah sini. Sampailah saya yang ni tadi. Sebab tu Kasyah, saya sebut tadi, biarpun saya bayar banyak ni, saya sanggup bayar kalau dia kenakan 5 kali ganda, 10 kali ganda kalau saya sanggup bayar. Sekarang ni bukan dia dah mengajar. Dia ada tim dia. Tak sama. Tapi dia tak ajar trading pun. Dia tak ajar trading. Dia ada tim dia, seorang ni teknik ni, seorang ni teknik ni. Dah tengoklah. Nak kena, tak kena lah. Dia pun cakap, dia bukan cerita pasal teknik. Dia cerita pasal ini. Itu yang the first day kita tak nampak apa. Second day, second day barulah. Itu dia. First day saya apa? Aku habislah duit aku baik kena scam dengan Mak Saleh ni. Kan? Second day barulah. Dan tu saya kata, dia suruh bayar 5-10 kali ganda yang tu. Kalau saya ada duit, saya bayar. Kalau dia suruh banyak tu, saya bayar. Sebab ia mengubah everything about saya. Everything. Semuanya pasal saya. Apa yang dia sebut. Dia tanya soalan. Kita harap Mat Saleh kan, rambut kuning. Ni putih. Power ni kan. Power. Kita nak tengoklah dia entry macam mana kan. Dia tak cerita entry. Dia cerita pasal kau nak apa trade. Yang benda yang kita tak terfikir pun. Kita ingat trading tu tengok market. Tak. Sebab yang tengok market tu teknik. Bukan anda. Lama dah cerita benda ni, Fazrin. Ada dekat grup. Buku dia ada pun dalam grup. Dalam grup CTFX pun ada. Dia bukannya pasal ni. Sebab yang baca market bukan kita. Ia adalah teknik ataupun sistem yang kita pakai. Dia masalahnya nak ikut dia. Nak ikut teknik tu. Dan anda nak berjaya nak ikut teknik, anda kena tengok diri anda dahulu. Di sinilah anda kena buat inventory diri. Tengok apa yang anda dapat offer kepada perniagaan online ni.
Yang pertama anda tengok diri anda. Yang pertama set of belief yang anda ada. Kepercayaan yang anda ada. Penulis buku Super Trader tu, Amirul. Faham? Tetapkan kepercayaan yang kena lah kan. Ni cerita 5 minit modal $10, 9,590. Cerita pasal ni berjaya dalam 3 bulan. Kalau saya lah kan, kita tak boleh, okey, yang ikut sesi saya, insyaAllah anda semua berjaya dalam masa setahun. Macam mana orang berjanji macam tu? Tak dapat turun sekolah pun, dari darjah 1, keluar U pun belum tentu dia berjaya. Tak. Tak dapat. Anda tak dapat janji orang macam tu. Oh, ni soalan saya yang selalu saya terima daripada orang kan. Saya nak faham apa Zul cerita ni ambil berapa lama. Saya tak dapat janjikan kepada anda untuk berjaya, untuk faham dia dalam masa seminggu, dalam masa sebulan, dalam masa setahun. Tak. Saya akan sentiasa ulang benda sama. Saya rasa anda semua pun faham apa saya ceritakan ni. Setiap hari saya cerita sama je. Nak tak nak kena faham. Dia sekali kepada anda. Kalau nak ikut, anda ikut. Dan sesuaikan untuk bina diri anda. Bukan jadi saya. Faham tak? Saya tak nak anda jadi saya. Saya nak anda jadi the better, the best version of you. Where, untuk berdagang ni, dia tak semua orang boleh buat. Cuma orang yang boleh disiplin, cuma orang yang ada objektif jelas boleh buat. Kalau setakat duit, ramai orang yang banyak duit, dia trade, dia ingat dengan modal banyak, dia boleh trade. Hancur lagi ada. So, pertama yang anda kena ada adalah penetapan penyelarasan kepercayaan yang sesuai kepada bidang ini. Berapa ramai orang yang gelak tengok bila retail trader duduk sembang, oh dia tu, semua cerita dia tu, aku dulu. Semua cerita macam tu. Buat apa? Nombor 2, modal. Ketahui modal anda. Kita nak start berniaga ni. Dan ketahui masa anda. Di sinilah kenapa yang pertamanya benda ni. Kalau yang ini lari, anda buat apa pun. Jadi apa yang anda nak buat? Jadi esok, lusa kita akan cerita banyak pasal ni. Sebab ini jendela kita kepada dunia nyata. Tak adalah kita kat kayangan ke, kat lautan ke, dekat api ke, dekat bara ke, kat ais ke apa. Ni kita. Ni kita kat sini. Ni realiti dunia nyata. Apa yang menentukan apa yang kita nampak dekat dunia nyata tu adalah kepercayaan kita. Ini jendela kita. Kalau yang ini ke laut, cerita-cerita pun yang pelik-pelik. Trading, oh kau trade, oh kau kaya lah. Tu contoh. Kau trade, oh ni lama trade, mesti cantik, mesti bagus. Nampak? Entah apa-apa. Dulu saya kena lepas buat list baru faham. Apa benda tu? Kena buat list tu. Sebab itu saya duk tekankan. Tolong buat yang ini. Tolonglah buat. Selagi anda tak buat benda ni, saya sembang macam mana pun. 3711 ke apa ke, ni ke, teknik apa pun. Selagi anda tak buat benda ni, tak payah buang masa anda nak ikut saya. Tak payah ikut. Tak nak buat dia, tak payah ikut. Saya simple. Tak nak buat dia, tak payah ikut. Buat dia. Buat. Anda nak start step, langkah pertama, baby step yang anda boleh buat, the leap of faith yang anda kena buat, tulis benda ini. Buat dia. Kalau nak lebih ni, anda buat setiap minggu. Setiap seminggu sekali. Tulis barang 20 ke 30 kepercayaan yang anda ada mengenai dagangan ni, mengenai trading ni. Apa yang anda perolehi daripada kepercayaan yang anda ada. Ini anda tak perlu bohong. Ini untuk anda sendiri. Tuliskan dia. Ini langkah pertama. Ini langkah pertama.
Bukan 3711 tadi. Bukan itu. Bukan itu. InsyaAllah tak lama lagi buku dia keluar. Few lah, ada dua orang saya hantar soft copy. Dia orang tengah atur bahasa sikit, letak grafik sikit. InsyaAllah buku 3711 akan keluar nanti. Market Dynamics akan keluar nanti dalam tahun ni. Jumaat ni saya ada online meeting dengan dia orang. Tapi bukan nama saya. Tapi anda tahulah. Saya kalau saya produce, dia melibatkan kos. Saya tak ada masa. Saya tak ada copywriter. Saya dah buat buku tu tau. Cumanya nak letakkan grafik semua. Some of you tahu dekat berapa page entah. Lepas tu saya ringkas. Saya ambil bahagian-bahagian yang penting. Saya hantar ke dia orang. Dia orang nak produce. Dia orang nak letak nama saya, tak letak nama saya, sukati dia orang. Okey, saya dah buat bab saya. Saya dah buat bab saya. Dia orang nak claim dia orang punya ke apa, saya tak peduli. Sebab saya dapat apa, kalau saya nak buat duit daripada tu, lama saya tak ada kat sini. Saya tak ada kat sini, faham tak? Jual benda tu saya rasa saya tak ada kat sini, simple. Saya tak ada kat sini. XM nak sponsor, yes. Kalau saya macam ni, dalam 5 minit saya boleh dapat peruntukan untuk buat buku tu, kalau saya nak. Tapi it will involve cost. Dan of course, dia akan jadi kos kepada anda. InsyaAllah, saya bagi tahu nanti. Kita orang saya akan proofread. InsyaAllah dalam tempoh 2-3 minggu ni, bila edition dia, soft copy dia keluar, saya nak tengok dulu, everything semua seperti yang ni dalam 200 lebih page lah. Everything seperti yang kita within scope dia, then InsyaAllah dia akan terbitkan. Dia online, semua sekali online. Dan boleh beli dekat Amazon, dekat dia nanti. Yes. Saya bagi free. Rosdi, ingat XM ada suruh ke saya buat Discord? Ada suruh ke saya buat ni? Kenapa saya buat benda ni? Ini something legacy yang saya nak. So, makin banyak saya berkongsi, lagi banyak yang saya belajar. Kau nak tahu. Lagi banyak, it makes me better. Itu something yang orang tanya kenapa. It makes me better. Ia adalah satu disiplin kepada diri saya. Sebab susah nak maintain. Benda paling susah kita nak buat maintain disiplin. Kalau tanya orang rumah saya hari-hari benda sama je buat. Hari-hari benda sama. Pukul berapa, dia buat apa, sama je. Sama je. Kalau orang boring dengan saya, dia akan mati boring sebelah saya. Kalau dia tak ada perancangan dia sendiri kan, dia ikut saya kan. Saya tahan macam ni saja bertahun-tahun. Kalau orang rumah tak sebut, jom, kalau dulu masa kita boleh melancong, jom kita nak pergi. Kalau tunggu saya, memang tak. Saya amat sentiasa dalam comfort zone. Saya nak keluar tu payah. Nak keluar daripada rutin. Tapi sebab itu dia kena ada somebody yang pecahkan rutin anda. Then anda akan it helps you to grow. Kalau anda dalam comfort zone anda, sama juga dengan masa kita. Tolong buat benda ni. Kenapa saya duk cerita benda ni? Tolong buat benda ni. Thank you, Santi. Thank you. You too, Santi. Buat benda ni. Tolong buat benda ni. Dan lepas tu tanya saya, kalau saya dah buat dan saya dah buat apa? Jangan hantar kepada saya. Simpan untuk anda. Minggu depan anda tulis lagi. Minggu depan anda tulis lagi. Dan keep it, ataupun sebulan sekali. Kalau malas sangat, sebulan sekali. And then after 3 months, anda compare balik kepercayaan anda daripada yang pertama.
Ramai, bukan saya tak sempat sebut, ramai. Ada yang buat, bila dia compare yang pertama, dia Allah, dia sendiri. Lepas tu ketahui berapa modal anda. 5 minit lagi. Thank you, thank you. Ketahui modal anda. Daripada modal tu, you can start to set anda punya risk tolerance. Apa maksud risk tolerance? Makna kepada equity yang kita gunakan tu. Berapa risiko yang kita boleh ambil? Kita akan tahu berapa risiko kita boleh ambil kepada penggunaan equity sekiranya anda tahu yang pertama, jangka masa untuk anda mencapai objektif pelaburan dagangan anda. Sebabnya kalau anda seperti trade untuk wang lebih, anda akan ambil risiko tinggi. Untuk wang besar, anda akan ambil risiko rendah. Untuk bina portfolio dalam tempoh 5 tahun dan anda punya scale tu tak tinggi, then anda akan ambil risiko rendah. Scale anda tinggi, dan maksudnya anda harapkan pulangan tinggi, dan anda akan ambil risiko tinggi. Jadi, anda kena tahu benda-benda ni. Ilmu saham ni nak bagi kena kongsi baru boleh pertengahan kot. Risiko modal. Jadi, anda kena tahu anda punya nilai. Anda kena tahu ni. Anda kena tahu anda punya aset, anda punya net asset lah. Anda punya risk, anda kena tahu berapa sebenarnya, berapa harta anda lah. Simple. Kalau anda ada active income yang tinggi, anda boleh ambil risk yang lebih tinggi. Tiap-tiap bulan ada duit gaji besar. Kan contoh, hutang tak banyak. Jadi anda boleh ambil risk yang lebih tinggi. Kalau anda jenis tengah-tengah bulan je sengkit, tengah-tengah bulan je sengkit, itu anda tak dapat ambil risiko tinggi. Objektif yang jelas. Then you have to set apa yang anda nak. Dan ketahui kepada instrumen, sistem yang anda guna tu, sejauh mana anda kenal dia. Where you are, where you stand. Siapa diri anda. Jadi ini semua menentukan toleransi risiko anda. Buat belanjawan tahunan. Jangan buat belanjawan bulanan. Buat belanjawan bulanan, sebabnya bulan-bulan kita belanja tak sama. Lepas tu consolidate dia buat untuk tahunan. Dan anda tahu sebenarnya berapa duit yang anda boleh ada untuk trade, untuk melabur dan untuk lain-lain. Masuk, tulis buat benda ni. Baru nak sembang pasal kat mana support resistance. Kan? Ini jumpa bang, macam mana nak trade? Saya soalan setiap hari yang saya terima, saya nak belajar Elliott Wave. Apa belajar Elliott Wave? Elliott Wave buka lah dekat website Elliott Wave. Belajar trading. Apa itu belajar trading? Saya akan tanya soalan dia, kenapa kau trade? Berapa modal ada? Saya ada $200. Kalau $200 kau dapat apa? InsyaAllah dalam $5,000. Bila? Setahun. Tak payahlah saya block daripada Facebook. Buang masa awak, buang masa saya. Tapi itu soalan yang kita selalu dapat. Hari-hari saya dapat soalan macam tu. Kan? Kalau anda dapati anda kena block daripada Facebook, anda faham. Saya kejam sikit. Saya direct. Daripada buang masa anda, buang masa saya. Jangan belajar trade. Belajar untuk kenal diri anda. Jangan belajar Elliott Wave. Belajar untuk kenal diri anda. Sebab kalau setakat Elliott Wave, kalau setakat belajar pasal market, buka Google, lagi banyak. Buka bank punya website, lagi banyak. Macam-macam ada kat situ. Kalau nak ikut saya, anda pergi lebih besar sikit. Lebih kepada the holistic approach kepada trading. Anda berikan makna kepada dia. We are not here untuk nak buat keuntungan dalam masa sebulan. No. We are here untuk satu jangka masa portfolio, satu ilmu, satu benda yang anda boleh gunakan untuk lifetime. Itu yang saya cuba sampaikan. Buat belanjawan tahunan. Itu yang sakitnya. Thank you Rosli. Ketahui kedudukan kewangan kita lah, dan ketahui masa kita sama ada apa jenis dagangan yang kena kepada. Simpan rekod harian
dan buat anda punya jadual harian. Minda pedagang, kita akan sambung benda ni pada hari Jumaat nanti kepada penetapan kepercayaan. Kita semua ni berbeza, kita tak sama. Okey? Tabur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Apa sistem terbaik? Sistem anda. Nampak? Kat situ. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada jam 8 nanti untuk analisa pasaran. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.